Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota, hari ini kita sambung kelas PDPR Sains kita dengan tajuk kecil seterusnya, iaitu hubung kait beban, fulcrum dan daya. Okey. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 172. Okey, jom kita lihat cerita apa hubung kait ni. Okey. Kita itu baru kenal satu jenis mesin, okey, iaitu tuas, okey, di mana tuas ada 3 bahagian, okey, bahagian fulcrum, beban dengan daya. Okey, ketiga-tiga bahagian mesti ada pada tuas, dan kita tahu fulcrum ni dia satu titik yang tidak bergerak, yang tetap kat situ. Okey. Jadi kalau dalam situasi setiap mesin tuas ni, kita kena tahu dulu mana satu fulcrum. Okey. Dah tahu fulcrum, baru kita boleh cari mana beban, mana daya. Okay, jom kita baca sini. Tahukah kamu kedudukan fulcrum dari beban mempengaruhi daya yang diperlukan? Kedudukan fulcrum sama ada jauh atau dekat dengan beban akan mempengaruhi jumlah daya yang diperlukan untuk mengangkat sesuatu objek. Daya tu apa? Daya tu tenaga kita lah. Nak guna banyak ke nak guna sedikit untuk angkatkan sesuatu objek. Okay? Perhatikan situasi di bawah. Okay, kita tengok cerita dua rakan ni. Okay. Dua orang pemuda sedang cuba mengalihkan seketul batu besar yang menghalang laluan dengan menggunakan sebatang kayu. Mereka nak umpil, nak congkil, nak angkat batu tu. Okay. Nak angkat macam gaya biasa terus peluknya tu susah, berat. Okay, apa mereka buat? Mereka gunakan sebatang kayu untuk umpil batu tu, nak tolak ke tepi. Okay. Bergerak tak? Tak bergerak. Jadi apa nak buat? Mereka letak satu batu lain. Satu batu yang kecil sikit. Okay? Batu tu kita jadikan dia sebagai fulcrum. Kat sini beban kita apa? Beban kita adalah batu besar. Kemudian daya. Daya mereka berdua ni lah nak tekan papan tu. Nak tekan kayu tu. Supaya boleh umpil batu besar sebagai beban tu. Itu daya yang diperlukan. Okay. Cuba kita dekatkan batu kecil ini dengan batu besar. Batu kecil ni sebagai fulcrum. Mereka nak dekatkan lagi. Apa jadi? Kalau jarak yang pertama ni, batu besar tu, beban tu tak bergerak langsung. Jadi kawan dia kata apa? Cuba dekatkan batu kecil ni, iaitu fulcrum tu, menghampiri batu besar. Apa jadi? Gambar seterusnya. Kita tengok. Jarak antara fulcrum dengan batu besar tu semakin kecil, semakin dekat. Okay? Maka batu besar tu sebagai beban, apa jadi? Barulah boleh terangkat. Mula-mula jarak antara fulcrum dengan beban ni besar, jauh. Jadi batu besar tu sebagai beban susah nak diangkat. Jadi mereka buat apa? Mereka kecilkan jarak. Mereka kurangkan jarak fulcrum dengan batu besar tu sebagai beban. Bila makin kecil, apa jadi? Baru mudah untuk mereka mengangkat batu besar tersebut. Di mana daya yang diperlukan ketika situasi yang kedua ni adalah sedikit. Daya yang waktu pertama ni perlu banyak. Batu tak bergerak juga. Jadi mereka dekatkan fulcrum dengan beban. Dekatkan batu kecil kepada batu besar. Barulah daya yang digunakan ini sedikit. Mudah untuk diangkat beban tersebut. Okey? Kita tengok seterusnya. Apa cerita ni? Apa kesimpulan yang mereka boleh dapat ni? Apabila batu kecil didekatkan. Batu kecil ni apa? Batu kecil ni tadi fulcrum. Okay? Dengan batu besar. Batu besar tu apa? Beban. Ingat cikgu ajar itu. F fulcrum, B beban, D daya. Okay. Kerja mengalihkan batu besar menjadi semakin mudah. Kerja ni maksudnya daya dia lah. Okay? Daya yang diperlukan. Sedikit. Jadi boleh angkat beban dengan mudah. Jadi macam mana nak dalam situasi mereka ni, macam mana nak gunakan daya yang sedikit untuk alihkan batu besar tu? Dekatkan fulcrum dengan beban. Jaraknya dipendekkan, jaraknya dikecilkan. Okey? Jom kita baca apa cikgu ni cakap. Berdasarkan situasi di atas, apakah yang dapat kamu rumuskan tentang hubungan antara
jarak beban dari fulcrum dengan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Ni semua ni. Sebenarnya dalam soalan cikgu perempuan cakap ni, sebenarnya dia ada tanya tentang hubungan. Bila dalam hubungan, kita kena tahu dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. PDM dengan PBB. Bergerak balas. Dalam ayat cikgu tu dah ada sebenarnya. Macam mana nak tahu? Kamu tengok yang cikgu gariskan tu. Manakah pemboleh ubah dimanipulasi kita? Yang dimanipulasikan ni adalah yang kita ubahkan jaraknya. Kita ubahkan dia punya parameter. Dalam kes ayat cikgu ni apa dah? Apa yang kita boleh ubah kat situ? Jarak beban dari fulcrum. Jadi inilah PDM kita. Jarak beban dari fulcrum. Apa PBB kita? Apa pemboleh ubah bergerak balas kita? Apa yang nak diperhatikan? Apa yang nak disukat? Apa dia? Daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Inilah sebenarnya PBB kita. Ini dia. Ini PBB kita. Semua ayat ni tadi. Daripada daya tu. Daripada daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Itu dua pemboleh ubah. Jadi, apa ayat hubungan yang kita boleh buat? Inilah contoh ayat hubungan. Semakin PDM, semakin sekejap, cikgu buat silap. Sorry semakin corak PDM, semakin corak PBB. Coraknya apa? Untuk corak PDM kita dekat. Jarak tu lah. Jarak tu didekatkan. Maksudnya dikurangkan, dikecilkan. Semakin corak PDM, semakin corak PBB. Jadi apa ayat dia? Semakin dekat. PDM kita apa? Jarak beban dari fulcrum. Semakin corak PBB kita apa? Sedikit. Apa PBB kita? Daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Yang cikgu buat ni semua sama ni. Ni PDM ni. Ini ayat dia ada dalam ni tadi. Ni PDM dia. PBB ni sama juga ayatnya kat sini. Kita masukkan dalam kotak kuning tu lah. Ayat kotak kuning tu. Harap kamu faham ya. Macam mana nak cari PDM, macam mana nak cari PBB, macam mana nak susun dalam ayat soalan hubungan. Sekali kita tengok apakah ayat hubungannya, apakah jawapan hubungannya. Semakin dekat jarak beban dari fulcrum, semakin sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Maksudnya, kalau jarak fulcrum dengan beban tu kita dekatkan, daya untuk mengangkat beban tadi dikurangkan. Jadi sedikit. Kerja jadi lebih mudah. Jom kita tengok seterusnya. Uji kaji ni sikit. Hubungan antara jarak beban dari fulcrum dengan daya. Apa yang diperlukan? Ni tujuannya untuk menyiasat hubungan antara jarak beban dari fulcrum dengan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Apa diperlukan? Pembaris 50 cm, blok kayu. Blok kayu 5 cm panjang, darat 5 cm tinggi, darat 5 cm lebar. Satu bentuk kubus lah. Kemudian segitiga fulcrum. Ni dia. Panduan untuk membina fulcrum. Kita nak buat fulcrum. Ni dia fulcrum dia dah siap. Macam bentuk prisma. Tengok langkah-langkah. Letakkan blok kayu di hujung pembaris. Nombor 2. Letakkan segitiga fulcrum pada kedudukan 25 cm. Baca 25 cm ni, 25 cm. Letak betul-betul 25 cm tu di tengah-tengah fulcrum. Tengah-tengah fulcrum dia letak pada 25 cm. Nombor 3. Kita dah susun tu dia jadi macam jongkan-jongkit. Nombor 3. Tekan hujung pembaris yang satu lagi untuk mengangkat blok kayu. Kita nak angkat blok kayu. Cuba tekan. Tengok senang terangkat ke susah terangkat. Nombor 4. Ulang penyiasatan dengan meletakkan segitiga fulcrum pada kedudukan 20 cm dan 15 cm dari blok kayu. Tadi mula-mula kita buat tengah-tengah fulcrum ni pada kedudukan 25 cm. Sekarang ni kita dekatkan lagi. Cari 20. Mana 20? Sini 20. Ulang balik langkah. Langkah tu tadi. Langkah apa?
Langkah 2 dengan langkah 3 kan? Okey, nombor 5, baca nombor 5. Kenal pasti perbezaan daya yang diperlukan pada setiap perubahan kedudukan segitiga fulcrum. Kenal pasti. Waktu 25 susah nak tekan, susah nak angkat. Bila kita tekan hujung pembaris tu, kita perlu tekan lebih baru blok kayu terangkat. Pada jarak 20 dapat kita gunakan daya yang kurang sikit daripada jarak 25. Kalau jarak 15 lagi mudah kita tekan, lagi kurang daya yang kita gunakan, lagi senang blok kayu diangkat. Okey. Hasil penyiasatan dipersembahkan dalam bentuk Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Okey. Tengok soalan. Pada kedudukan segitiga fulcrum manakah blok kayu sukar diangkat? Mana yang perlu tekan lebih baru terangkat blok kayu tu? Jawapannya pada kedudukan 25 cm. Okey, sebab apa? Sebab jaraknya jauh. Jarak fulcrum dengan blok kayu tu jauh. Okey, nombor 2. Apakah hubungan antara kesukaran mengangkat blok kayu dengan daya yang diperlukan? Apa hubungan dia? Lagi sukar, lagi banyak daya diperlukan. Okey. Nombor 3. Nyatakan hubungan antara jarak beban dari fulcrum dengan daya yang diperlukan. Jarak tu 25, 20, 15. Maksudnya apa coraknya? Coraknya berkurang. Okey. Jadi daripada soalan nombor 3 ni, PDM kita adalah apa? PDM kita adalah jarak beban dari fulcrum. Okey, PBB kita apa? Daya yang diperlukan. Okey. Corak bagi jarak beban dari fulcrum apa dia? 25, 20, 15. Apa coraknya? Coraknya berkurang. Okey? Daya yang diperlukan. Waktu jarak 25, perlu daya lebih. Jarak 20, daya dah kurang digunakan. Jarak 15, lagi kurang digunakan. Jadi apa corak bagi PBB? Coraknya adalah berkurang. Jadi gunakan ayat yang dalam kotak kuning kita belajar dengan cikgu tadi tu. Cikgu perempuan tadi tu. Okey. Nyatakan hubungannya. Hubungannya apa? Semakin menurun jarak beban dari fulcrum, semakin menurun daya yang diperlukan. Ataupun kamu boleh guna ayat lain, semakin berkurang jarak beban dari fulcrum, semakin berkurang daya yang diperlukan. Itulah hubungan 3 bahagian dalam tuas tadi. Okey? Fulcrum, beban dengan daya. Jadi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar hari ini. Kamu kena ingat macam mana susunan ayat bagi hubungan. Apa yang perlu ada dalam ayat hubungan. Mesti ada PDM, mesti ada PBB, mesti ada corak PDM, mesti ada corak PBB. Buat ayat sama macam dalam kotak kuning tadi. Okay? Barulah kita dapat membuat satu hubungan yang betul. Okay? Jadi kamu kena faham dalam situasi ini. Lagi dekat fulcrum dengan beban, lagi kurang daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Okay? Nanti kita sambung lagi kelas kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.